Assalamualaikum, apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat. Saya Ustaz Muhammad Syamsuri pada hari ini ingin berkongsi berkaitan dengan tajuk tajwid yang terdapat di dalam silibus pendidikan Islam bagi sekolah rendah maupun sekolah menengah. Baiklah murid-murid, hari ini Ustaz akan fokus kepada tajuk yang terdapat di dalam DSKP KSSM dan juga tajuk-tajuk yang terdapat di dalam silibus KBSM, iaitu sesuai bagi calon SPM pada tahun ini. Inovasi Diamond SS adalah merupakan satu lakaran yang memuatkan semua tajuk hukum tajwid yang berkaitan dengan potongan huruf-huruf tertentu dan juga simbol tertentu selain daripada yang telah Ustaz bicarakan sebelum ini, iaitu selain daripada hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati dan juga hukum mat. Baiklah murid-murid, kenapa Ustaz namakan sebagai Diamond SH? Ini adalah kerana selain daripada lakarannya yang berbentuk diamond, S bermaksud simbol, manakala H pula bermaksud huruf. Jadinya murid-murid, simbol dan huruf-huruf tertentu yang membentuk sesuatu hukum tajwid ini kadang-kala menjadi sukar untuk murid-murid mengingatinya. Inovasi Diamond SH terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian hadapan dan juga bahagian belakang pada kad ini. Tajuk yang terdapat pada bahagian hadapan ialah hukum wajibul gunnah, hukum alif lam, hukum qalqalah dan hukum ra. Manakala tajuk pada bahagian belakang pula ialah berkaitan dengan hukum wakaf. Rasional inovasi Diamond SH ini dibina ialah yang pertama, murid tidak dapat mengingat dengan baik hukum tajwid yang melibatkan huruf-huruf tertentu. Yang kedua, murid tidak dapat membezakan tanda-tanda hukum wakaf. Inilah merupakan lakaran Diamond SH. Untuk bahagian hadapan ini, terdapat beberapa huruf yang membentuk hukum-hukum yang tertentu. Huruf yang pertama ialah huruf nun dan huruf mim yang bersabdu, yang dikenali sebagai hukum wajibul gunnah. Cara bacaannya ialah menekan suara pada huruf mim dan nun disertai dengan dengung sekadar 2 harakat. Ruangan yang kedua pula ialah huruf alif lam yang dikenali sebagai hukum alif lam. Ianya terbagi kepada dua jenis, iaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah ialah huruf bertanda sabdu selepas huruf alif lam. Manakala alif lam qamariyah ialah huruf selepas alif lam ialah huruf yang berbaris tanpa ada tanda syaddah atau sabdu. Bagi hukum yang seterusnya pula ialah dengan memusingkan kad ini. Jom kita teruskan. Baiklah murid-murid, Ustaz mulakan dengan ruangan di sebelah kiri, iaitu huruf ba, jim, dal, qaf dan ta. Murid-murid bolehlah mengingat akronim baju dah kotor agar mudah untuk mengingatinya. Huruf-huruf ini dikenali sebagai hukum qalqalah. Qalqalah ini terbagi kepada 3, iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Qalqalah sughra ialah salah satu daripada huruf ini yang bertanda mati yang berada di tengah ayat ataupun di akhir ayat tetapi dibaca secara wasal. Apa itu wasal murid-murid? Wasal ialah tanpa wakaf. Cara bacaannya ialah bunyi lantunan yang rendah ketika membacanya. Contoh kalimahnya ialah walaqad ataina. Yang kedua ialah qalqalah kubra, iaitu salah satu huruf ini
berbaris sukun atau dibaca secara sukun yang berada di hujung kalimah ketika bacaan secara wakaf. Cara bacaannya ialah bunyi lantuna yang kuat ketika menyebut huruf-huruf ini. Contohnya, walam yulad, hasad. Yang ketiga ialah qalqalah akbar, iaitu salah satu huruf ini bertanda sabdu pada hujung kalimah ketika bacaan secara wakaf. Cara bacaannya ialah bunyi lantuna yang lebih kuat ketika menyebut huruf-huruf ini ketika wakaf. Seterusnya, kita tengok pula huruf di sebelah kanan, iaitu huruf ra yang dikenali sebagai hukum ra. Ianya terbagi kepada dua, iaitu ra tarkib dan ra tafkhim. Ra tarkib ini dikenali sebagai ra nipis, iaitu ra yang berbaris bawah atau ra yang bertanda sukun sebelumnya huruf berbaris bawah, sebagaimana contoh dalam ruangan ini. Seterusnya, ra tafkhim yang dikenali juga sebagai ra tebal, iaitu huruf ra yang berbaris atas atau berbaris hadapan, ataupun ra bertanda sukun sebelumnya huruf berbaris atas atau hadapan, dan juga huruf ra yang berbaris dua atas dan hadapan. Baiklah murid-murid, untuk lakaran yang seterusnya ialah pada bahagian belakang kad ini. Jom kita teruskan. Baiklah murid-murid, inilah lakaran yang membicarakan hukum wakaf yang melibatkan simbol-simbol tertentu. Terdapat 8 jenis wakaf sebagaimana yang terdapat di dalam silibus yang Ustaz akan ceritakan. Yang pertamanya ialah Ustaz mulakan daripada sudut kiri, iaitu simbol lam alif yang dikenali sebagai wakaf qabih, iaitu tidak boleh wakaf. Yang kedua ialah simbol huruf mim, iaitu wakaf lazim, iaitu mesti wakaf. Yang ketiga ialah simbol titik 3 yang dikenali sebagai wakaf ta'annuq, iaitu boleh wakaf salah satu tempat. Yang keempat ialah simbol huruf jim yang dikenali sebagai wakaf jaiz, iaitu boleh wakaf atau teruskan bacaan. Untuk simbol yang seterusnya ialah dengan cara kita memusingkan kad ini. Jom kita teruskan. Yang kelima ialah simbol yang berada di sudut kiri, iaitu huruf sin yang dikenali sebagai saktah, iaitu berhenti seketika tanpa bernafas. Yang keenam pula ialah simbol sebagaimana yang tertera di dalam kad ini yang dikenali sebagai wakaf tam, iaitu berhenti pada kalimah yang telah sempurna maknanya. Dan yang keenam ialah wakaf hasan, iaitu baca terus lebih baik. Manakala yang terakhir sekali ialah wakaf kafi, iaitu wakaf lebih baik. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Bagi anda yang ingin melihat semula perkongsian Ustaz sebelum ini, iaitu yang berkaitan dengan inovasi Diamond Tajwid dan inovasi DJ Card, anda bolehlah melayari site sebagaimana yang tertera. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.